Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita duduk dalam majlis ilmu untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan, untuk beramal dan mengambil faedah daripada ilmu yang kita pelajari, untuk menyebarluaskan amal-amal islami dan ilmu yang benar, yang mudah-mudahan nanti kita tergolong dalam kalangan mereka yang sentiasa berada dalam taufik dan hidayah penuh dengan istiqamah kepada Allah, jazam dengan ilmu dan juga amal. Dan dalam kita berdaurah kita korban ni, di mana-mana pun selalu saya ingatkan, kita bukan nak cari salah-salah yang lepas, jadi tak perlu kita nak tuding jari tunjuk orang tu salah, orang ni salah pada perkara-perkara yang lepas. Cukuplah untuk kita pelajari, kita betulkan apa yang akan datang. Kalau selama ni dalam pelaksanaan ibadah korban yang kita lakukan ada tersalah dan sebagainya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan pada kita dan kita dapat betulkan dan kita dapat baik, tambah baik lagi amal ibadah korban yang kita akan lakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Disebabkan masa jadual kuliah kita ni agak terbatas, jadi saya tidaklah pergi satu halaman ke satu halaman, cuma tiap-tiap huraian saya akan mengambil keseluruhan isi kandungan kitab. Cuma mungkin saya lompat terus pergi ke muka surat lain, tapi yang belakang tu saya tak lupa, saya akan sebut dalam syarah supaya kita jadi tidaklah terlalu lama dalam satu-satu tempat. Baik, kita langsung pada halaman yang ke-8 dan ke-9. Dari segi tuntutan syariat ibadah korban kita dah maklum, hukum ibadah korban kita dah maklum. Kita masuk pada tuntutan melakukan korban dan hukumnya ni adalah sunat muakkad alal kifayah. Makna muakkad alal kifayah ialah setiap isi rumah satu korban. Ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Nabi kita sebut, hai sekalian manusia, atas setiap isi rumah satu korban. Anak kita dah pun berkeluarga, dia dah tinggal berasingan dengan kita, maka pada ketika itu atas isi rumah dia satu korban, atas isi rumah kita satu korban. Maka tak boleh nak buat, tak boleh nak bagi alasan saya tak buat dah tahun ni sebab mak buat di kampung. Kerana ibadah korban ni ikut isi rumah. Maka apabila ada seorang yang buat dalam kalangan isi rumah tadi, syarat isi rumah ialah mereka yang ada hubungan nafkah. Suami, isteri, anak beranak adalah orang yang ada hubungan nafkah. Maka pada ketika itu seorang dia buat, terangkat yang lain. Cuma pahala dapat pada seorang yang buat, kecuali seorang yang buat tu dia niat pahala untuk seisi rumah dia. Maka sebab itulah kita kena bimbing para peserta kita untuk berniat, sahaja aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ini dan pahalanya untukku dan ahli rumahku, contohnya, supaya semua dapat pahala. Maka dengan sebab itulah yang afdal dalam ibadah korban juga ialah orang yang pandai berniat. Kadang-kadang ada dalam kalangan keluarga ni dia selalu buat rotation. Tahun ni nama dia, tahun depan nama isteri, tahun berikutnya nama anak yang sulung, sampai anak yang paling kecil pun dia buat juga. Tetapi kena ingat, dalam ibadah korban yang paling afdal orang yang pandai niat. Sebab dengan dia pandai niat, seisi keluarga dia dapat pahala korban. Dengan dia pandai niat, seisi keluarga dapat pahala korban.
Maka untuk kita bantu jemaah kita supaya mereka jadi orang pandai niat, kita siapkan teks niat tu. Ya, supaya tiap-tiap orang yang buat korban nanti dia bersedia untuk niat yang afdal, iaitu niatkan pahala untuk seisi keluarga. Baik. Isteri buat korban, maka terangkat hukum tuntutan pada suami dan anak-anak. Pahala untuk isteri seorang aja. Kecuali isteri tadi niat pahala untuk seisi keluarga, barulah semua yang lain dapat. Anak bujang kita dah pun kita katakan putus nafkah dengan kita, ya, dia kata abah tak payah bagilah duit bulan pada Alung. Alung dah ada kerja sendiri, Alung dah ada pendapatan, dia juga dah tinggal berasingan dengan kita. Ya, kerja di Putrajaya, kerja di Johor Bahru, sewa rumah dengan kawan-kawan contohnya. Maka atas isi rumah mereka tu juga tuntutan korban, disebabkan sama-sama isi rumah tadi tu tidak ada hubungan nafkah, maka tuntutan korban bagi mereka adalah sunat muakkad alal ain, atas individu. Kena ingatkan anak-anak bujang kita yang dah ada pendapatan, dia juga sunat buat korban. Dia juga sunat buat korban atas per individu. Itu apabila seseorang tu dia berada dalam satu rumah yang tidak ada hubungan nafkah, maka tuntutan korban per individu. Beribadah korban jadi wajib apabila ada nazar, sama ada dengan nazar yang sharih seperti seorang mengatakan wajiblah ke atasku berkorban, ataupun dengan nazar yang dengan lafaz nazar, aku bernazar korban. Dan begitulah juga dengan dengan yang nazar hukmi, nazar pada hukum, iaitu ta'yin, dan hanya dalam mazhab Syafi'i. Bila seseorang mengatakan ini lembu korban saya, maka jadi wajib atas dia berkorban dengan lembu tu, kecuali apabila dia kaitkan korban sunan. Kecuali kalau dia kaitkan dengan insya Allah, pergi beli kambing, orang kata nak buat korban ke, dah bayar, dah on the way balik, orang tanya ni kambing korban ke, dia kata ya. Kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad, dah jadi hukum korban wajib dengan jawapan tadi. Tapi kalau nak keluar daripada masalah itu, Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bahawa boleh jawab dengan satu jawapan korban sunan, maka tak jadi wajib. Boleh jawab dengan jawapan korban insya-Allah, maka tak jadi wajib. Sebab korban ni pada hukum, korban wajib hukmi ni pada hukum nazar. Nazar tidak jadi kalau dikaitkan dengan insya-Allah. Kerana syarat nazar mesti jazam, mestilah tegas. Maka kalau seseorang bernazar insya-Allah, terbatal nazar. Sebab insya-Allah ni lafaz yang ta'alluq, yang boleh kita katakan tergantung. Imam jangan lupa lepas zuhur rumah saya insya-Allah, tapi dalam hati aku tak pergi dah. Contohnya maka insya-Allah tadi itu dia ada insya-Allah hanya sekadar lapik pada ucapan. Berselindung dalam ucapan yang ada kita katakan di situ ada makna tidak jazam. Maka dengan sebab tu kalau kita kata korban insya-Allah, maka tak jadi wajib. Begitulah juga kalau dengan seseorang beri jawapan yang boleh ditafsirkan korban, boleh ditafsirkan yang lain. Orang tanya lembu ni nak buat korban ke? Dia kata kami nak menyembelihnya raya korban nanti. Sembelih raya korban mungkin nak jual daging, mungkin nak buat akikah, mungkin nak bayar dam haji, mungkin juga nak buat makan-makan. Maka jawapan yang boleh ditafsirkan selain daripada korban juga tidak akan jadi hukum wajib. Dan ada kaul yang kedua mengatakan tengok pada uruf masyarakat. Majoriti masyarakat kita bila dia cakap ni lembu korban, ialah makna korban sunan. Sebab tak ada orang nak buat korban wajib. Sebab dia sendiri pun nak makan. Korban wajib ni tak boleh makan. Maka pada ketika itu kalau ambil pada hukum uruf dalam kitab Al-Qaulul Waddah, dikatakan bahawa apa yang keluar daripada mulut orang awam yang bercakap tentang binatang korban tidaklah membawa makna korban wajib. Disebabkan apa?
qasad mereka hanyalah ikhbar, nak bagi tahu dia nak buat korban sunan, bukan korban wajib. Ya, cuma bila saya bagi penerangan, saya takkan tinggalkan satu pun. Yang muktamad pun saya bagi tahu, yang tak muktamad pun saya bagi tahu. Ya, supaya tuan-tuan beringat, ya, beringat dan kita bersikap lebih berhati-hati. Maka kalau kita kaitkan, insya-Allah tak jadi wajib. Kalau kita kaitkan korban sunat, tak jadi wajib. Baik. Yang berikutnya, hukum haram melakukan korban ialah orang yang kalau buat korban dia tak cukup belanja untuk keluarga, maka pada ketika itu haram buat korban. Begitulah juga orang yang ada janji nak bayar hutang, maka kewajipan bayar hutang adalah wajib. Ya, maka pada ketika itu terangkat tuntutan korban bagi dia kalaulah dia tak ada modal untuk bayar hutang. Ya, dia kena bayar hutang dulu sebab korban hanya sunan. Baik, yang berikutnya ialah halaman yang ke-10 dan 11 tu dah masuk dalam keterangan saya tadi. Halaman 11 itulah qaulul waddah yang saya sebut tadi. Ya. Okey, kita pergi halaman ke-12 dan 13, berkorban untuk orang lain. Seringkali berlaku musim korban ni, dia beli seekor lembu, dia letak semua nama anak isteri, nama adik-beradik di kampung dan sebagainya. Tetapi dia tak minta izin, maka hukumnya tidak jadi korban. Tidak sah korban. Mesti dapat izin. Melakukan korban untuk orang lain yang dah baligh kena dapat izin. Hanya boleh untuk anak-anak kita yang belum baligh saja kita niatkan korban untuk dia. Bila dia dah baligh, kita kena minta izin. Ya, izin seseorang itu mewakili niatnya. Maka bila tak ada izin, tak jadi korban. Itu bila buat korban untuk orang yang masih hidup. Ya, nak letak nama mak ke, nak letak nama ayah ke, telefon cakap sepatah, saya nak buat korban ni, saya letak nama mak ya. Dia kata okey, terima kasih. Ya, boleh. Itu dah tanda izin, barulah boleh buat. Tanpa izin hukumnya tidak sah. Baik. Yang berikutnya ialah korban anak kecil, iaitu korban untuk anak-anak kita yang belum mumayyiz, anak-anak kita yang belum baligh. Hukum melakukannya adalah harus, yakni boleh. Siapa yang boleh ni? Hanyalah wali saja, ayah dan datuk pada budak tadi. Kalaulah mak nak buat korban guna duit mak, maka hukumnya tidak sah kalau buat atas nama anak yang belum baligh tadi, kecuali dengan izin wali. Ya, dengan izin wali dia. Maka begitulah juga kalau guna duit anak tersebut juga hukumnya tidak sah. Ya, mestilah dengan izin wali. Maka supaya jadi sah, sebab mak yang nak keluarkan duit buat korban atas nama anak kecil ni, ya, dia bagi duit hibah syarat kepada suami. Bang, saya serahkan pada awak RM800, awak pergi masuk korban atas nama anak kita. Itu nama dia hibah syarat. Dia bagi duit dengan syarat pergi buat korban atas nama anak. Maka suami itu pergi buat macam tu, hukum dia sah. Disebabkan suami terima hibah syarat daripada isteri. Ya. Yang berikutnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bila kita dalam kita sorting borang penyertaan, nanti kita tengok tiba-tiba ada almarhum atau almarhumah. Saya mewakilkan pihak surau untuk melaksanakan ibadah korban satu bahagian lembu untuk almarhumah ataupun almarhum. Maka pada ketika itu kita kena tahu, pandangan muktamad mazhab tidak sah buat korban untuk orang yang dah meninggal dunia, kerana orang yang meninggal dunia sudah tidak ada keupayaan memberikan izin. Ya, kalau untuk orang hidup pun kena dapat izin, ya, baru boleh buat. Orang meninggal mana boleh bagi peluang izin. Ya, maka dah tak boleh buat. Itu pandangan muktamad mazhab. Ya, kecualilah kalau si mati tadi berwasiat, maka wasiat dari si mati adalah izin dia. Ya, sebelum dia meninggal dunia dia wasiat kepada keluarga dia supaya buat korban. Maka pada ketika itu anak-anak boleh buat korban sebab ada wasiat. Bolehlah buat atas nama si mati. Yang kedua, kalau si mati bernazar, contohnya si mati kata wajiblah ke atasku berkorban seekor kambing tahun ini. Tiba-tiba si mati tadi meninggal dunia sebelum masuk musim korban, dia dulu terkorban.
Ya, dia dulu mati. Maka pada ketika itu anak-anak kena tunaikan nazar dia, disebabkan nazar adalah bahagian daripada hutang. Maka anak-anak kena tunaikan nazar dia. Baik, yang berikutnya ialah apabila si mati melakukan wakaf syarat. Wakaf syarat dia masuk dalam hukum wasiat juga tuan-tuan. Tanah dia ada sebelah dengan masjid, masjid duk minta pada dia, wakaflah tanah ni, jual lah pada kami kalau tak nak wakaf pun. Dia kata wakaf pun tidak, jual pun tidak. Duk pujuk lagi, akhirnya dia kata macam ni lah, boleh saya buat wakaf syarat. Kalau setuju tuan-tuan terima, kita kira jadi. Wakaf syarat macam mana? Dia kata saya wakafkan tanah saya ni untuk masjid, dan selama mana tanah ini dimanfaatkan oleh masjid, hendaklah buat korban seekor lembu nama saya tiap-tiap tahun. Ni orang bijak tuan-tuan. Pahala wakaf dia dapat, pahala korban dia dapat. 100 tahun dia meninggal pun korban masih duduk jalan. Pahala wakaf pun dia dapat, pahala korban pun dia dapat. 100 tahunlah juga masjid nak kena buat korban pada dia. Disebabkan dia buat wakaf syarat. Maka wakaf syarat masuk pada hukum wasiat. Orang kita tak berapa nak tahu yang ni tuan-tuan. Tapi kalau masyarakat Arab, wakaf syarat ni biasa. Memang mereka buat wakaf syarat. Maka kalau seseorang buat wakaf syarat macam tu, jawatan kuasa masjid terima, maka pada ketika itu fail wakaf syarat tu kena duk bawa tuan-tuan. EJK kena ambil maklum, tiap-tiap tahun nak kena buat korban atas nama dia. Maka itu merupakan korban yang dibolehkan untuk si mati. Yang pertama bila ada wasiat, yang kedua bila ada nazar, yang ketiga apabila ada wakaf syarat. Maka hukum dia boleh. Maka apabila kita tengok aja borang peserta tak ada, kita tak telefon dia, kita tanya, bang ni letak nama mak ni, mak ada wasiat ke? Dia kata tak ada. Mak ada nazar ke? Tak ada. Mak ada buat wakaf syarat ke? Tak ada. Kami nasihatkan abang buat korban atas nama abang, niat pahala untuk mak. Itu lebih mudah diuruskan. Kalau dia kata setuju, alhamdulillah, selesai masalah kita. Tak boleh kau saya nak buat juga, kata dia. Saya nak ambil pandangan yang kata boleh. Tu kat bawah tu saya dah letak dah tu. Khatib Syirbini mengatakan boleh buat korban untuk orang yang dah meninggal walaupun tanpa wasiat, tanpa nazar. Mengikut satu pandangan muqabil mu'tamad. Pandangan lawan pandangan mu'tamad kata boleh. Namun kita kena ingat, bila boleh saja walaupun hukumnya boleh mengikut pandangan kedua ni, tetapi masih kekal risiko kepada kita, masih ada risiko ni. EJK kena faham. Tak apalah ustaz, kita ambil je lah pandangan yang kata boleh. Bila dia kata macam tu, kita nasihatkan lagi. Kami nasihatkan tuan buat korban kambing, lembu kami tak mahu. Pandangan yang mengatakan boleh pun sepakat mengatakan si mati sudah tidak ada keupayaan untuk memberi izin orang ramai makan daging korban dia. Maka pada ketika itu semuanya sekali jadi hak milik Allah Ta'ala, macam status zakat yang hanya boleh diberi pada fakir miskin. Yang boleh diberi hanya pada fakir miskin saja. Maka kita kena bagi tahu kepada peserta tadi, kalau nak buat atas nama mak, nak ambil pandangan yang kedua ni boleh, tetapi tuan sendiri pun tak boleh makan sebab jadi hak fakir miskin semuanya. Saya tak boleh makan kau, tak jadilah. Mudah habis. Kita kena terang sampai macam tu tuan-tuan. Dia kata tak apa, saya tak boleh makan pun tak apa, nak buat juga. Kami nasihatkan buat kambing. Lembu tak boleh ke? Sebab apa? Apabila ada saja status daging wajib, pada ketika itu kita wajib buat qismatu ifras. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan bahawa boleh pada seekor lembu ada korban wajib, ada korban sunan, ada akikah, ada dam haji. Contohnya
ya, seekor lembu yang 7 bahagian tu berkongsi macam-macam bahagian boleh. Sebab apa? Sebab tuan punya kurban yang kena niat, bukan tukang sembelih kena niat. Tukang sembelih tak disyaratkan niat, dia hanya sekadar berniat pada tiap-tiap bahagian binatang tadi itu diniatkan oleh tuan empunya masing-masing. Okey, 7 bahagian, 1 korban wajib, 1 korban sunat, 1 lagi korban nama si mati. Korban nama si mati juga status dia jadi wajib dalam pengagihan. Ya, 1 dam haji, semuanya jadi wajib. Ya, dam haji. Yang berikutnya ialah ada 2 akikah. Ya, dah 6. 1 lagi tak ada siapa nak ambil. Toki lembu kata saya ambil je lah, nak buat makan-makan. Ya, contohnya. Maka hukumnya boleh, sah korban. Ya, sah setiap ibadah tadi tu. Ya, tetapi apa? Ta'ayyanal ifraz, wajiblah pengagihan dibuat secara ifraz. Ifraz ni macam mana? Bila kita potong aja lembu tadi, ya, tuan bahagian niat masing-masing. Yang dam haji niat dam haji, yang akikah niat akikah, yang korban niat korban, ya, korban si mati niat korban si mati. Maka sesudah kita sembelih, kita kena buat pembahagian sama. Sebab yang haram kita makan bercampur dengan ya, semuanya sekali itu jadi haram, jadi syubhat. Maka kena asingkan supaya hilang syubhat tadi. Ni risiko buat korban arwah, tuan-tuan. Korban untuk si mati. Sebab semua jadi hak fakir miskin. Ya. Sebab tu orang tua-tua kita dulu bila ada korban nazar, ada korban untuk si mati, dia kata pergi buat kambing lah, jangan duk kacau sini. Ya. Sebab payah. Dia tak nak ifraz. Ifraz macam mana? Kita bila kita dah lapar, kita potong daging pejal, kita timbang dapat 70 kilo, kita asingkan 10 kilo 10 kilo 10 kilo, 7 longguk. Kemudian daging tetel, segala daging urat, segala daging berlemak, hatta dengan daging pipi, daging lidah, semua dikumpulkan timbang, dapat berapa kilo, bahagi 7 pula. Kemudian tulang belulang, tulang kaki, tulang tulang rusuk, tulang belakang, tulang apa saja, hatta kepala pun dipotong-potong, kemudian dibagi 7 pula. Maka akhirnya kita akan ada 7 longgokan, yang setiap longgokan tu sama pembahagian. Pada ketika itu baru kita istihar, yang ni korban wajib, yang ni korban akikah, yang ni dam haji, yang ni yang nak makan-makan. Barulah halal. Kalau tak buat macam tu, kita menjebak orang ramai makan yang haram, disebabkan dia makan bahagian yang haram dia makan. Iaitu ya, yang korban wajib tadi, korban nazar, dan begitulah juga korban nama si mati. Kerana apa? Ulama sepakat mengatakan si mati sudah hilang keupayaan memberi izin, sehingga semuanya sekali menjadi hak Allah Ta'ala yang diserahkan pada fakir miskin. Ya. Tetapi kena buat ifraz. Ya, maka pengagihan ifraz itulah yang kita tak sanggup. Ya, kalau kami belah-belah Rawang sana, tuan-tuan, saya ajak kawan-kawan saja-saja, jom kita buat ifraz. Ya, saja-saja kongsi, keluar seorang 200 beli seekor lembu. Ya, 20 orang punya perkongsian, beli seekor lembu, sembelih, cuba buat ifraz. Yang nak bagi petugas-petugas ni biasa, bila sebut ifraz dia tahu macam mana nak buat. Ya. Maka kawan-kawan belah-belah sana semua dah faham. Dan dia orang dah merasa jerih payah buat ifraz. Ya. Sebab itulah musim-musim yang macam ni kita kena banyak buat pengajian ni, dan kita kena jemput ramai datang. Sebab apa? Waktu kita duk mengajak macam ni dia tak datang, tapi hari korban dia paling hero. Ya. Bila kita kata yang ni ada wajib nak, kita kena buat ifrat. Ifrat apa ifrat? Bagi sama kata aja lah. Sudah. Ya. Dia dah buat hero macam tu, dia pegang pisau pula, kita pun ya. Pengurusi pun berundok juga. Ya. Itu yang kita nak kena ya. Kena bagi pengajian, nak kena panggil petugas ya. Paling kurang tidak yang daftar ya, yang daftar kita katakan volunteer untuk petugas tu kita wajibkan ya. Dia kena mengaji dulu, baru dia tahu hukum ni. Ya.
Peserta-peserta yang daftar dengan kita 7 orang sekong lembu tu, bagi dia datang dengar supaya dia faham hukum. Ya, apa batas-batas, apa hak-hak dia yang patut dia kena tahu. Ya. Maka itu keadaannya bila ada satu korban yang nama si pengurusan tadi, macam saya katakan, ya, cuba minta dia tukar dulu nama dia, niat pahala pada si mati. Dia tak nak juga, kita bagi pula penjelasan yang berikutnya, ya, bahawa dia tak boleh makan. Juga kita minta dia tukar buat kambing. Jangan buat lembu, sebab lembu kami tak sanggup buat ifraz. Maka begitulah juga kalau satu bahagian lembu tadi tu ada korban wajib, dah kena buat ifraz. Ada satu aja yang wajib, maka ta'ayyanal ifraz, wajiblah dibuat secara ifraz. Okey. Yang berikutnya ialah seringkali dalam kita menguruskan korban ni tuan-tuan, ya, ada juga kadang-kadang individu ataupun syarikat yang bagi. Kalau kerajaan negeri beri serta dengan surat iringan, tu dah mudah. Ya, contohnya bila ya diberi pada surau dan sebagainya, lembu korban yang diserahkan oleh kerajaan negeri disyaratkan diletakkan nama 7 orang fakir miskin dan dibuat korban atas nama mereka. Ini pun AJK kena tahu, kita tak boleh main sorting nama dalam sistem kita, tampal aja, tak boleh. Kena cari tiap-tiap nama tu, kena minta izin baru sah. Ya, baru sah. Ni lembu yang kerajaan negeri bagi ni, kami nak buat korban atas nama tuan, setuju tak? Dia kata setuju, alhamdulillah, baru sah. Kalau kita main letak nama dia aja, dia tak tahu apa, hukumnya tak sah. Ya, tak ada nilai ibadah di situ. Baik. Yang berikutnya, kalaulah pemberian itu contohnya YB, ahli parlimen lah apalah dia bagi, dia buat majlis penyerahan lembu korban, dia kata tuan-tuan saya bagi lembu ni balik buat korban. Ya, maka pada ketika itu kita kena dapatkan penjelasan sejelasnya, sebab itu merupakan hibah syarat. Itu masuk dalam makna hibah syarat. Saya bagi lembu ni balik buat korban, maka itu lembak hibah syarat. Maka kita kena tanya jelas-jelas, balik buat korban ni atas nama tuan ke, ataupun boleh kami letak nama lain? Dia kata ikut sukalah, letaklah nama siapa-siapa pun. Maka jelas pemberian dia adalah pemberian lembu korban, syarat dia kita buat korban, dan hukum dia haram kita mengkhianati hibah syarat. Contohnya lah, bila balik aja, ya, AJK buat mesyuarat yang YB bagi itu kita potong buat makan-makan je lah, tak boleh. Ya, hukum dia haram, sebab hibah syarat dia buat korban. Hibah syarat dia buat korban. Ataupun ada pula setengah-setengah tempat dia pandai bijak buat inisiatif, dia kata siapa nak yang YB bagi ni satu bahagian 400 untuk tabung masjid. Ya, maksudnya dia jual pula hibah syarat orang. Hukumnya haram juga. Hukumnya haram juga, tak boleh. Ya, sebab itu hibah syarat. Tak boleh dijual. Dia bagi supaya kita balik buat korban aja. Bukan boleh kita pergi olah nak pergi jual pula. Ya, itu pun kena ambil maklum. Baik, halaman 15, seringkali berlaku juga pertembungan antara ibadah. Yang pertama ialah bertembung antara buat korban untuk diri sendiri ataupun buat akikah untuk diri sendiri. Dia datang dengan ceramah hari ni, oh rupa-rupanya orang bujang pun sunat buat korban juga, sunat ain. Sebab apa? Dia dah tak ambil nafkah orang tua dia, dia dah tinggal berasingan, maka dia pun naik semangat nak buat. Mak dia kata awak buat korban apa? Akikah pun belum. La ilaha illallah. Ya, contohnya lah. Ya, dulu kami susah, kata mak dia, kami tak buat akikah untuk awak, awak tu akikah pun belum buat. Ya, maka pada ketika itu dia dalam dilema, nak buat korban dulu kan, nak buat akikah untuk diri dia sendiri. Ya, maka ulama mengatakan afdal buat korban. Kerana tuntutan akikah pada orang yang dah baligh bukan tuntutan yang kuat. Ya, bukan tuntutan yang kuat, sedangkan tuntutan korban adalah tuntutan sunat muakkad yang kuat. Baik, yang berikutnya bertembung antara melakukan korban untuk anak yang baru dilahirkan atau buat akikah untuk anak yang baru dilahirkan. Ya, musim-musim korban ni ada orang dapat anak, dia datang isi borang akikah.
AJK pula telefon buat akikah. Buat apa? Buat korban lah, ni musim korban. Ya. Maka pada ketika itu kawan ni dalam dilema. Buatlah korban atas nama anak tu, sah apa? Kata AJK. Ya, tak payah buat akikah. Ya. Maka kita nak tahu hukum sebenar apa dia. Ya, melakukan korban untuk anak yang belum baligh, ya, tuntutannya tidak kuat nak dibandingkan melakukan akikah untuk anak yang baru dilahirkan. Maka tuntutan akikah lebih kuat, afdal buat akikah lagi. Ya. Sambung antara buat akikah untuk diri sendiri, buat akikah untuk anak, ataupun buat korban mewakili seisi keluarga. Ya, dia pada asalnya dah isi borang korban sunat tahun ni satu bahagian. Tiba-tiba 3 hari sebelum korban baru dapat cucu. Maka dia datang, hari tu ni saya nak tukar lah buat akikah sebab baru dapat cucu. Ya. Maka pada ketika itu berlaku pertembungan antara buat korban atas diri sendiri mewakili satu family, ataupun buat akikah untuk cucu yang baru dilahirkan. Dari segi status hukum, kedua-duanya sunat muakkad. Korban pun sunat muakkad, akikah untuk cucu yang baru lahir pun sunat muakkad. Maka pada ketika itu mana yang afdal? Ulama datangkan kaedah pada kita. Apabila bertembung dua perkara sunat yang sama status hukum, maka pada ketika itu taqdimud dayyi' anil wasi'. Dahulukan sunat yang sempit waktu daripada sunat yang luas waktu. Dua-dua hukum sunat, tapi mana yang sempit waktu? Itu yang afdal buat. Kita tengah baca Quran, hukum dia sunat. Tiba-tiba dilaungkan azan, jawab azan juga hukum dia sunat. Maka antara jawab azan dengan baca Quran, jawab azan waktu sempit. Sebab hanya boleh buat waktu azan saja. Baca Quran boleh buat sepanjang masa. Maka afdal jawab azan dulu. Sebab jawab azan waktu sempit. Maka begitulah juga di musim korban, waktu berkorban sempit hanya 4 hari saja. Sedangkan akikah boleh buat sepanjang tahun. Maka dahulukan melakukan korban daripada melakukan akikah. Ni bila bertembung dua perkara sunat yang statusnya sama, iaitu takat ni tuan-tuan boleh bersama saya lagi? Ya. Laju kah? Okey ya. Ni dia panggil daurah. Daurah ni maksudnya pengajian secara pukal dengan ya, untuk kita habiskan sebuah-sebuah kitab. Ya, dan kalau laju lagi tu dia panggil daurah sardan. Sardan ni main baca aja, macam dia orang buat khatam Sahih Bukhari hari tu. Baca, orang awam hidup melengung aja. Tak ada huraian. Memang tak ada lah, sebab nak ambil berkat khatam aja. Ya. Jadi saya tak berapa gemar lah untuk daurah sardan ni. Bagus untuk majlis ilmu, untuk asatizah pergi duduk ambil berkat tu boleh. Tapi orang awam dia tak berapa dapat faedah. Ya. Maka dalam pengajian ni saya tidak terlalu sardan, sebab saya ingat almarhum guru saya Syekh Husni Jinting Al-Langkati, dia kata apa? Mengajak ni jangan sardan sangat, sebab kalau guru sardan anak muridnya akan jadi sardin. Ya. Jadi saya taklah sardan sangat. Mana tempat yang kena terang saya terang. Kambing tak boleh niat dua ibadat. Ya. Dia beli seekor kambing, dia niat inilah korban dan akikah, hukumnya tidak sah. Ya. Namun kalau seekor lembu yang ada 7 bahagian berbeza-beza niat tadi boleh. Tapi kambing tak boleh, sebab kambing hanya satu ibadat saja. Ya. Okey, sekarang kita masuk pada syarat sah korban, iaitu yang pertama masuk waktu. Bila masa masuk waktu korban? Masuk waktu korban dengan terbit aja matahari dan berlalu kadar masa yang cukup untuk solat, sunat dan juga khutbah. Masuk waktu bagi solat sunat hari raya ialah terbit matahari. Dah masuk waktu. Waktu afdal. Waktu afdal, kerana kita tunggu matahari segala dulu baru kita buat. Tetapi kalau ditanya boleh tak nak buat awal lagi, terbit matahari je dah kita boleh buat? Ya. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i mengatakan dah boleh
melakukan solat sunat hari raya bila masuk aja waktu isyraq, dah boleh dah. Maka begitulah juga masuknya waktu menyembelih korban. Ulama mengatakan ialah sekadar masuk waktu sembahyang dan berlalu kadar masa yang cukup untuk 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. 2 khutbah yang ringkas ni terlalu ringkas tuan-tuan, sebab hanya mengambil rukun-rukun khutbah saja. Ya, tuan-tuan cuba rekod tengok masa dia banyak mana. Ya, khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, kul huwallahu ahad, duduk, habis dah khutbah pertama. Ya, bangun pula, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, rahimakumullah, habis. Khutbah. Itu khutbah ringkas. Ya, khutbah yang paling ringkas, khutbah yang hanya menunaikan rukun-rukun saja. Maka kalaulah 7:03 minit waktu isyraq, ya, kemudian kita katakan waktu untuk solat 2 rakaat yang ringkas 3 minit lagi, jadi 7:06 minit. Kemudian kita katakan pula waktu 2 khutbah tu mengambil masa 2 minit, ya, jadi kita katakan 7:08 minit. Maka kalaulah ada orang sembelih korban 7-10 minit, maksudnya dah sah dah sembelihan dia. Ya, kerana dah dikira sembelihan tu dah masuk waktu. Kadang-kadang berlaku pada kita tuan-tuan, ya, ada 6 bahagian akikah 1 korban. AJK kata ni kalau akikah semua cantik, kita sembelih sehari sebelum, masak-masak, esok korban dah boleh makan. Ya, tapi sebab ada 1 korban, nak kena tunggu masuk waktu juga. Sembelih malam hukum dia tak sah. Ya, nak kena tunggu masuk waktu juga. Maka pada ketika itu kita plan 7:30 sembelih. Ya, sebab isyraq 7:03 minit. 7:30 dah sembelih dah yang tu. Lapah-lapah pukul 8:30, pukul 9 baru sembahyang raya. Selesai sembahyang raya, selesaikan yang tu dulu buat masak-masak. Contohnya, ya. Maka sah apabila dah masuk waktu menyembelih. Ya, jumhur ulama kata tunggu solat sunat. Mazhab kita juga kata afdal kalau buat selepas solat sunat. Tetapi ia bukan syarat sah pada sembelih. Ia bukan syarat sah. Ya, itu hanya waktu afdal saja. Maka kalau ada yang sembelih sebelum solat pun juga hukum dia sah asalkan dah masuk waktu. Ya, asalkan dah masuk waktu. Baik. Bila dah masuk waktu, waktu tadi tu, ya, boleh luas. Siang dan malam boleh buat korban. Daripada hari pertama raya, ya, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13, siang malam boleh, ya, boleh sembelih. Ya, siang malam boleh sembelih. Tamatnya bila? Terbenam matahari 13 Zulhijjah. Kena beringat afdal. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi mengatakan sembelih 13 Zulhijjah tak sah korban. Mazhab Hanafi dia sampai terbenam matahari 12 Zulhijjah saja. Ya, 12 Zulhijjah saja. Maka dengan sebab itulah kalau kita nak meraihkan pandangan yang mengatakan, ya, yang mengatakan tak sah pada 13, kita kena buat sampai 12 saja. Maka sebab itulah mazhab kita juga mengatakan waktu-waktu afdal korban 10, 11 dan 12. Sebab 13 tadi tu, ya, kena keluar daripada khilaf mazhab yang mengatakan ada mazhab yang mengatakan tidak sah. Kadang-kadang ada dalam kalangan pembekal lembu ni tuan-tuan, dia tahulah sikit hukum hakam, dia hantar mari kat kita tengok-tengok telinga putus, hujung telinga ni putus sikit. Kita kata mazhab Syafi'i tak boleh ni, tak sah. Allah kata dia apa susah, taklid mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi kalau yang terpotong tu kurang 1/3, yang terpotong tadi tu kurang 1/3, hukumnya masih sah korban. Maka kita pun buat keputusan kita taklid mazhab Hanafi supaya boleh korban dengan yang tu. Maka bila kita nak taklid mazhab Hanafi supaya boleh berkorban disebabkan telinga putus tadi, kita juga kena memenuhi syarat-syarat sah mazhab Hanafi. Yang pertama, sembelih tak boleh pada hari 13. Sebab mazhab Hanafi tak sah. Yang kedua, tukang sembelih wajib baca bismillah.
Sebab apa? Mazhab Hanafi kalau tak baca bismillah, hukum dia sunat. Ya, mazhab kita baca bismillah hukumnya sunat. Jadi kena ingatkan kepada tukang sembelih, ya tuan, lembu ni kita ada masalah, kita taklid mazhab Hanafi, maka jangan lupa sembelih nanti, jangan lupa baca bismillah. Sebab baca bismillah hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi, kalau tak, tidak sah sembelihan. Ya, korban tak jadi, makan pun tak boleh makan. Ya, tidak halal. Okey, yang berikutnya halaman yang ke-18 dan juga yang ke-19. Ya, hukum sembelih luar waktu. Kalaulah contohnya binatang korban tadi korban sunan, putus tali membawa diri, ya, dicari-cari tidak ditemui, masya-Allah, ya. Maka pada ketika itu, ya, cari, ya, 11, 12, 13 pun tak jumpa, ya, tak jumpa. Maka pada ketika itu kita penganjur kena tahu kita kena ambil risiko. Sebab kita dah akad dengan peserta, akad wakalah mewakilkan tuan untuk menguruskan dan menghasilkan korban bagi diri saya tahun ini. Maka pada ketika itu kita kena ambil risiko, kena pergi cari yang lain ganti bila dah tak jumpa. Kena ganti. Kita tak boleh duk pelemah peserta nak buat macam mana, benda dah jadi. Ya, tak boleh. Itu risiko penganjur, tuan-tuan. Ya, sebab dia dah akad wakalah dia, saya mewakilkan surau untuk menguruskan dan menghasilkan korban. Tak terhasil korban kalau sembelih luar waktu. Ya. Maka sebelum tamat waktu tu kita dah kena pergi duk cari yang lain ganti dulu. Kalau jumpa yang nu kita kira lain. Ya. Kita kena ganti. Sebab apa? Akad wakal menghasilkan korban. Tak terhasil korban kecuali sembelih dalam waktu. Itu risiko penganjur. Ya, itu risiko penganjur. Ya. Maka penganjur bukan pengurusi, penganjur surau lah. Jelas jenuh pengurusi nak tanggung. Ya. Penganjur surau lah, penganjur masjid lah, penganjur NGO lah. Ya. Yang tu yang kena ambil risiko. Ya, kena ganti. Begitulah juga kalau binatang korban, ya, yang tak pernah kena tali ini, kadang-kadang dia melompat, simpulan tu terlucut, terjerut, kita datang pagi tengok dah meninggal dah. Dah terkorban dulu dah sebelum sembelih. Kita kena bagi tahu peserta, tuan-tuan jangan bimbang, kami kena ganti. Ni risiko kami. Ya, kami kena ganti. Itu risiko dia. Ya. Baik. Kalau dah tak dicari ganti, ya, hari 14 baru jumpa. 11, 12, 13 cari tak jumpa, tiba-tiba hari 14 elok aja dia balik parking depan surau. Ya, sebab dah tamat waktu, dia pun balik. Maka pada ketika itu kita kena ni dah jumpa, tapi kalau kita buat korban hukumnya dah tak jadi. Apa pandangan tuan-tuan? Peserta kata kami tak nak, kami nak balik duit sebab kami wakilkan dulu untuk korban. Maka kita kena bagi balik duit. Peserta kata tak apalah, benda dah jadi, nak buat macam mana? Lega. Ya. Sembelih aja kita buat makan-makan, maka boleh dengan izin dia orang. Ya. Itu kalau sembelih di luar waktu bagi korban sunat, maka hukumnya tak jadi korban. Sekiranya korban tadi tu korban wajib seperti korban nazar, seseorang kata wajiblah aku berkorban dengan lembu ini. Tiba-tiba hari nak korban, dia terkejut dengan orang, putus tali, lari, bawa diri, tak ditemui. Ya, hantar pasukan penjejak mencari pun tak jumpa, hilang langsung. Tiba-tiba 1 Muharram detik permulaan, ya, keluar spark dalam video TikTok. Tuan-tuan, ni lembu siapa ni, dah sebulan duk tumpang kandang saya. Ya, tengoklah, inilah yang hilang dulu, korban wajib yang hilang dulu. Ya, maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan begitulah juga, ya, dalam Hasyiah Jarhazi, ya, Imam Ibn Hajar mengatakan wajib sembelih pada waktu itu juga dan jadi hukum korban. Walaupun disembelih di luar waktu, sebab dia dikira macam qada nazar. Ya,
Jadi binatang korban yang boleh sembelih luang waktu ni hanyalah korban nazar. Itu pun tak boleh sengaja. Sengaja hukum dia haram. Ya. Orang kata ni bila lagi tak apa, yang tu nazar. Kemudian boleh. Ya. Tak boleh macam tu. Ya. Kalau sengaja hukum dia haram. Tetapi kalau jadi terlepas ke, putus tali ke apa ke, boleh sampai bulan Muharram baru jumpa, baru sembelih pun masih hukum korban. Baik. Halaman 20 ni penting. Ya, pejabat agama daerah, tak payah sebutlah daerah mana. Ya. Telefon saya, ustaz, nak confirm dengan ustaz ni, ada satu surau, ya, lembu yang dihantar oleh pembekal patah kaki. Jadi tak sah korban. Mazhab kita tuan-tuan, patah kaki tak sah korban. Ya, tak sah korban. Maka pengurusi surau panggil peserta yang 7 orang ni, kata dia, ya, bagi taklimat kepada para peserta, tuan-tuan jangan bimbang, tuan-tuan supaya sah dan jadi korban, tuan-tuan nazar nak buat korban dengan lembu ni. Nazar buat korban dengan lembu ni. Ya, nanti daging nak makan kami bagi daging lain. Ya. Hukumnya tuan-tuan, bernazar dengan binatang yang dah cacat, ya, tak jadi korban, cuma wajib sembelih di musim korban. Tu halaman 20 tu. Ya, dalam Hasyiah Syarqawi. Tuan-tuan jangan bimbang, kitab kita ni semua saya letakkan nota kaki daripada kitab mana. Sebab tu asatizah pakat duk bawa ramai. Ya, cetak 1000 habis, cetak 2000 habis, cetak 3000 pun habis juga. Ya, disebabkan ustaz-ustaz kita duk bawa. Seorang yang bernazar korban dengan haiwan yang cacat atau tidak cukup umur wajib menyembelihnya pada waktu ini. Ini tu maksudnya waktu sembelih korban, daripada masuk waktu sampai terbenam matahari 13 Zulhijjah. Walaupun ia tidak dikira sebagai korban, tak jadi korban. Ya. Jadi saya pun terangkan kepada pejabat agama pun ya, minta surau yang berkenaan ganti yang lain, yang tu dah tak jadi korban. Kalau peserta nazar sekalipun tak jadi korban. Berbeza kalau kita bernazar dengan binatang yang sihat, tiba-tiba dia cacat, maka memang wajib sembelih yang tu juga dan jadi korban, disebabkan waktu kita nazar dia tak cacat. Ya, waktu kita nazar dia tak cacat. Ini dah cacat baru nak nazar, maka hukumnya hanya wajib sembelih saja musim korban, tapi tak jadi korban. Okey, yang berikutnya jenis-jenis, ya boleh. Sekiranya lembu tu sampai, elok dah telur itu, bila turun tu patah kaki. Sama juga. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, sebarang kecacatan yang berlaku kepada binatang korban dengan kecacatan-kecacatan yang tak sah korban dikira selama mana pisau belum memutuskan halkum dan marih. Termasuklah dalam proses menyembelih pun tuan-tuan, contohnya waktu kita nak sembelih, ya, lembu jenis baka tanduk tak ada. Ya, kita panggil kawan ni suruh jaga kepala sebab tengok macam badan sadu ni, rupa-rupanya hati tisu. Ya, badan je sadu. Ya, orang tua-tua dulu, Allah, pisau ada kat luar, ya, orang tua-tua dulu dia pegang macam ni pisau sebab dia potong daripada bawah dulu. Hikmah potong pada bawah ni supaya urat darah yang paling kuat tu wajzan, bila putus darah semburan yang paling kuat tu kena tanah, baju dia tak kena, orang yang jaga kepala selamat. Ya, sebab tu potong bawah dulu. Kita sekarang ni pegang pisau moden Veteranok, ya, maka sedap macam ni, dia tekan aja bersembuh, ke dada dia pun penuh, muka orang sembelih pun penuh. Ya, hanya putih tak habis lagi sebab baru putih wajizan aja, halkum dengan marih pun tak putih lagi. Kawan yang duk pegang kepala ni pula dia kena sembuh darah panas, dia geli, dia lepas. Bila dia lepas, tukang sembelih jenuh tuan-tuan, tiba-tiba telinga panjang tadi masuk celah pisau, putih, tak jadi korban. Sebarang kecacatan yang berlaku sebelum putus habis halkum dan marih adalah kecacatan yang merosakkan korban. Ya,
Sama juga lembu dipasung lebih-lebih, ikat 4 kaki, masuk kayu 3-2, 3-4 orang pakai duk pijak pula, perak patah kaki. Tak jadi korban. Ya. Ya tuan. Ya, sebab tu pembekal pun kena mengaji. Sebab dia kena tahu, dia kena ambil risiko ganti. Kalau kecacatan yang sedikit tak apa. Ya, jangan kecacatan yang banyak ataupun hilang bahagian yang dimakan. Tuan-tuan sabar saat lagi kita sampai tajuk tu. Ya, nanti kita akan sampai tajuk tu. Ni kita masih belum sampai tajuk tu lagi. Ya. Baik. Jenis-jenis binatang korban, ya, masing-masing makruf lah. Binatang korban ni ialah unta, kemudian lembu, kemudian kerbau, kemudian kambing, kemudian biri-biri. Inilah 5 macam binatang yang boleh buat korban, yang dinamakan bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am ni tuan-tuan, binatang yang ada ketetapan zakat. Ya, binatang yang ada ketetapan zakat. Hari ni orang ternak rusa tapi tak ada kewajipan zakat rusa, maka rusa tak boleh buat korban. Ya, jangan buat bid'ah pula. Ya, payah nak dapat makan daging kuda ni, tahun ni kita korban kuda lah ustaz. Ya, contohnya, ya, ada seorang bagi kuda, ya, maka tak sah juga. Walaupun kuda tu diternak, dia bukan kategori an'am. Disebabkan apa? Dia tak ada kewajipan zakat. Ya, pada kuda. Dan begitulah juga tidak sah berkorban dengan binatang yang dikacukkan. Ya, dengan baka yang bukan an'am. Lembu kahwin dengan seladang jadi selembu, tak sah korban. Anak seladang dengan lembu tak sah korban. Ya, rusa kahwin dengan kambing jadi runsing, tak boleh buat korban. Ya, tak boleh buat korban tuan-tuan. Ya, disebabkan apa? Disebabkan satu baka an'am, satu lagi bukan an'am. Ya, tetapi kerbau kahwin dengan kambing contohnya boleh buat korban. Ya, disebabkan apa? Dia daripada jenis an'am juga. Ya, untuk ya, boleh buat korban. Ya, sebab sekarang ni kan kita katakan perkembangan ilmu pertanian pun hebat, penternakan pun hebat. Cross binatang ni, ya, maka kena beringat, kalaulah kambing tu kahwin dengan binatang lain yang bukan baka an'am, maka hukumnya tak boleh buat korban. Ya, hukum dia tak boleh buat korban. Itu dari segi jenis binatang. Yang berikutnya ialah umur. Ya, unta 5 tahun masuk tahun ke-6, kambing 2 tahun masuk tahun yang ke-3, lembu 2 tahun masuk tahun yang ke-3, kerbau 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Ya, biri-biri boleh setahun atau kurang setahun asalkan dah gugur gigi dia. Ya, biri-biri ni dia muda sikit, dia 6 bulan lebih pun dia dah salin gigi. Ya, maka dah boleh buat korban. Maka ilmu ni dia panggil ilmu bitajarrub, ilmu dengan pengalaman. Sebab itulah bila kita pergi tengok lembu ni, kita tak tahu dah cukup umur ataupun tidak, ya, kita minta lah orang kandang tadi tolong buka bibir mulut dia, kita nak tengok gigi. Kalau gigi dia 2 batang pendek daripada yang lain, itu tandanya dia baru awal usia 2 tahun. Ya, gigi ada gigi 2 batang pendek pada yang lain, maksudnya dia dah gugur gigi, dah naik gigi baru. Ya, kalau gigi 2 batang ataupun 3 batang depan ni besar, ada setengah orang kita kata tengok gigi, dia pergi buka, dia kata tak ada gigi lah ustaz, hanya dia buka bibir belah atas, memanglah tak ada. Ya, lembu. Jadi kalau 3 batang gigi bawah besar, itu tandanya dia dah hujung umur 2 tahun nak masuk tahun ke-3 dah. Ya, maka pengecaman dia tengok di situlah. Dalam kitab-kitab Arab pun ada gambaran lukisan gigi dan sebagainya. Maka kalau binatang tadi besar tetapi tak cukup umur, maka hukumnya tidak sah. Ya, walaupun besar tapi tak cukup umur. Baik, yang berikutnya berkongsi haiwan korban. Perkongsian boleh asalkan tidak lebih dengan 1 bahagian. Ya, contohnya seekor kambing, kalau 2 orang kongsi hukumnya tak sah korban.
Seekor lembu 8 orang kongsi, hukumnya tak sah korban juga. Disebabkan pemilikan pada bahagian lembu tadi tu ya tidak cukup untuk satu bahagian. Ya. Tetapi kalaulah seekor lembu ada 3 orang aja kongsi, tak letak 7 nama pun, 3 aja, hukumnya sah. Asalkan perkongsian jatah pemilikan ya tak kurang daripada satu bahagian. Ya, lebih daripada satu bahagian tak jadi masalah. 2 orang buat seekor lembu boleh aja. Ya, boleh aja. Sebab jatah pemilikan lebih daripada satu bahagian. Maka kalau kambing tak boleh 2 orang. Ya. Ya. Ya, mereka hanya berkongsi pada pembelian, tetapi pada penama tetap 7 orang je. 7 juga. Sebab mazhab mereka juga tak sah kalau lebih pada 7. Kecuali satu mazhab zahiri, mazhab Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan lebih pun sah, tetapi itu bukan mazhab yang 4. Bukan Hanafi kan? Bukan Hanafi. Sebab saya dapat info, tapi bila saya buat pembacaan 4 mazhab ni semua kata 7. Ya. Jadi yang Ustaz cakap baru ni baru saya faham. Jadi mereka tu dia kongsi ramai-ramai, dia niat pahala aja pada yang memberi portion derma tu. Ya. Untuk semua yang lain. Jadi itu yang saya tengok sampai 30 orang kongsi. Ya betul. Baik, yang berikutnya ialah perkongsian 7 orang pada seekor lembu. Halaman 26 ni yang saya dah sebut tadi tuan-tuan. Ya. Kalaulah pada seekor lembu yang 7 bahagian tu ada korban, ada akikah, ada dam haji, ada nak makan-makan saja, hukumnya boleh. Sebab asasnya ialah tukang sembelih tak disyaratkan niat ibadah. Tukang sembelih hanya niat menyembelih saja. Ya, tuan punya bahagian masing-masing yang berniat ibadah. Yang akikah dia niat sahaja, aku niat akikah satu bahagian daripada lembu ini untuk anakku yang nama sekian-sekian. Ya, yang korban pula niat saja, aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ini. Ya, begitulah maksudnya. Jadi tukang sembelih tak syarat niat. Perkongsian itu akan dibuat agihan ifraz. Tadi saya dah cerita pada tuan-tuan, dah faham dah ya. Ifraz tu agihan secara sama. Kena longguk 7 longgukan dan kena istihar tiap-tiap longgukan. Itu makna agih ifraz. Baik, yang berikutnya hukum kongsi pahala ni yang tuan tanya tadi. Ya, yang Bangla kongsi 15 orang tu. Ya. Boleh seorang yang hanya mengambil satu bahagian korban atau berkorban seekor kambing berniat ahli keluarga aja, boleh siapa-siapa. Sebab itulah kita tengok belakang-belakang ni ada orang buat apa? Buat infak korban. Infak korban ni, kita nak buat korban, kita tak ada duit, kita bagi RM20, dia masuk dapat seekor lembu atas nama 200 orang, 300 orang. Ya, maka pada ketika itu waktu sembelih dia buat atas nama 7 orang aja. Cuma ya, 7 orang ni niat pahala kepada semua penderma. Semua yang berinfak. Maka hukumnya sah korban, dan orang yang berinfak juga dapat pahala korban. Ya. Macam itulah yang dibuat oleh kawan-kawan kita tadi tu. Ya. Ya. Okey, sama aja. Tokek lembu bukan Islam contohnya. Ya. Kita nak sembelih di kandang dia, tapi kita hanya dapat 6 peserta aja. Ya, satu ada korban, ada 6 korban contohnya, satu lagi tak cukup, tak ada orang. Tokek lembu kata tak apalah, saya ambil satu bahagian tu, tak payah nak sibuk-sibuk cari, saya ambil bahagian tu. Maka jadilah 6 ibadat. Ya, sebab tuan punya masing-masing niat. Cuma bila ada satu hak dia, sebab dia pula haram makan bahagian korban, pada ketika itu wajib ifraz.
Kena ifraz juga. Sebab kita tak boleh bagi daging korban dia makan. Kita tak boleh kata lebih kurang halal, tak halal. Ya, tak boleh kata lebih kurang halal. Ya, tak halal. Maka wajib ifraz. Okey, yang berikutnya halaman 28 29 tu dari segi keutamaan tuan-tuan boleh tengoklah ya, yang paling afdal korban ni unta, kemudian lembu, kemudian biri-biri, kemudian kambing, satu bahagian unta, yang terakhir satu bahagian lembu. Korban satu bahagian lembu ni yang terakhir dari segi tertib keutamaan. Maka kalau kita lembu, begitulah juga kalaulah korban itu korban nazar am, nazar yang tidak tertentu dengan ayat, nazar yang tidak tentu dengan binatangnya, binatang tak ada lagi. Contohnya seseorang bernazar, wajiblah aku berkorban seekor lembu tahun ini. Dia nazar macam tu. Bila masuk ada musim korban, cari lembu tak ada, cari lembu merata tak ada, maka dia boleh ganti dengan yang lebih afdal daripada lembu. Contohnya dia nazar nak korban lembu, dia pergi ganti dengan unta, maka jadi. Sebab apa? Gantian dia tu dengan yang lebih besar. Begitulah juga dia nazar nak buat korban seekor lembu, ya, dah tak ada lembu, maka dia sembelih 7 ekor kambing ganti lembu, maka itu lebih afdal. Ya, kerana 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Disebabkan apa? Disebabkan berulang-ulang perbuatan taat, berulang-ulang 7 kali niat, berulang-ulang 7 kali sembelih, berulang-ulang 7 kali doa, berulang-ulang 7 kali sedekah wajib. Ya, pada 7 ekor tadi tu. Maka sebab itu 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor lembu. Maka kalau ada yang nazar lembu tiba-tiba dia ganti kambing, maka gantian yang lebih afdal hukumnya boleh. Yang berikutnya keutamaan pada warna, ya, afdal putih, kuning, kemudian coklat, kemudian merah, kemudian yang bertumpuk hitam putih, yang terakhir hitam. Semua tertib keutamaan ni dikalahkan dengan apa? Dikalahkan dengan gemuk dan besar. Ya, kita pergi tengok di kandang tu, ya, ada putih cantik semua, tapi semua kecil, ada satu hitam besar. Hitam lebih afdal, sebab makin besar makin banyak sedekah. Ya, saiz akan potong semua kategori lah. Kena tengok daging banyak tak banyak. Brahman ni kadang-kadang dia besar rangka aja, daging sikit. Bila sembelih kecut kecil. Ya, KK LED lagi banyak daging. Ya, lembu KK nampak kecil aja, tapi bila kita potong insya-Allah daging dia lagi banyak pada Brahman. Dan risiko yang kedua ialah lembu Brahman nampak besar tapi umur tak cukup. Itu pun risiko juga. Ya. Dan kalaulah terhimpun pada binatang korban tu banyak sifat afdal. Contohnya lah, kita pergi ke kandang, kita tengok, ya, waktu pemilihan yang ni ustaz semua grade A. Ya, timbang hidup semua 500 kilo dia kata. Ya, maksudnya semua ni timbang hidup 500 kilo. Setiap ekor. Dari segi saiz sama besar. Maka pada ketika itu mana yang afdal kita pilih? Afdal kita pilih yang ada lebih 2 atau 3 sifat afdal. Oh, kita tengok yang ni putih, dia ada tanduk pula, afdal dengan yang bertanduk. Dia jantan pula, afdal berkorban dengan yang jantan. Maka ada 3 sifat afdal pada dia, kita pilih yang tu. Sebab dari segi saiz semua sama besar. Ya, maka bila terhimpun pada dia 2 atau lebih sifat afdal, itu yang afdal kita pilih. Yang berikutnya tidak sah berkorban dengan haiwan yang cacat. Ini baru masuk pada syarat sah korban pada haiwan. Cacat yang mengurangkan daging, binatang yang kurus, yang tempang, patah kaki, itu dia masuk pada hukum tempang. Ya. Buta yang juga, ya, akhirnya akan jadi kurih, maka tak boleh buat korban.
Begitulah juga cacat yang menyebabkan hilang bahagian yang boleh dimakan, terputus ekor, terputus telinga, terputus lidah, aliyah iaitu ekor kibas yang berlemak tu, ya, atau sebahagian daging, ya, lembu lompat, ya, daripada kita katakan, ya, kawalan kita, ya, sangkut kawat berduri contohnya, terkeluar seketul daging, ya, contohnya lah cedera, terkeluar seketul daging, maka dah tak boleh buat korban, disebabkan kecacatan tadi, mengurangkan bahagian yang dimakan. Telinga yang terputus walaupun sedikit, mazhab kita tidak sah. Kalau sekadar telinga dia ada lubang sebab pakai, ya, pakai subang, ataupun koyak disebabkan pakai subang, ya, telinga koyak aja tetapi tak jatuh, maka pada ketika itu hukum dia makruh tetapi sah korban, ya, hukum makruh saja tetapi masih sah korban. Baik, begitulah juga berkudis yang rosak daging, ya, ataupun sakit kuku dan mulut, berpenyakit cacing sampai kurus kering, ya, macam kita tengok orang duk iklan korban di Afrika, korban di mana tu tuan-tuan, korban di Kemboja pun sama juga, ya, dapat lembu 2 kepala. Macam mana lembu 2 kepala? Iyalah, punggung dia pun dah naik macam tulang, nampak macam kepala juga, ya. Dia punya kurus tu lembu 2 kepala, ya. Kemboja ni tuan-tuan, dia tak boleh nak bagi makan banyak pada lembu tu. Sebab apa? Kalau gemuk sekalipun dia nak jual tak laku di sana. Dia hanya bagi makan pada lembu tu supaya hidup saja sampai musim korban. Itu punca dia, lembu kurus, ya. Makanan dia tak bagi banyak, sebab kalau dia bagi banyak pun dia kena keluar modal banyak, sedangkan nak jual tak laku, hanya laku musim korban saja, ya. Maka itulah lembu-lembu dia kurus kecil aja, ya. Kadang-kadang nampak macam 2 kepala, ya. Kepala bertanduk, ya, tulang belakang tu pun nampak timbul macam tanduk juga. Dan begitulah juga tak boleh berkorban dengan binatang yang kena penyakit, contohnya macam gila, ya, jununul baqar. Dalam kitab Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam disebutkan termasuk pada hukum binatang yang gila ni bila dia makan benda yang dia tak patut makan, ya. Kambing biasanya duk makan rumput, tiba-tiba kita tengok kambing tu makan ayam. Apa hal ni? Ya, makan ayam hidup-hidup, ya, contohnya. Maka pada ketika itu tak boleh buat korban. Tu dia hukum gila, ya. Okey, kita tengok halaman 33. Kecacatan yang dimaksudkan adalah sebarang kecacatan yang tersebut sekalipun berlaku ketika proses penyembelihan, sama ada kerana rontaan binatang itu atau sebagainya, selama mana belum terpotong halkum dan marihnya, selama itulah kecacatan diambil kira. Jadi itulah hero-hero korban ni kena dengar sama, ya. Ini kadang-kadang dia nak rebah lembu, dia ikut rebah aja dulu, nanti kita kata setting lah elok-elok, tarik tu supaya jatuh aja langsung menghadap kiblat. Tak apa ustaz, bagi dia jatuh dulu, nanti kita adjust, ya. Maka ditaramnya lembu tu jatuh tak menghadap kiblat, kemudian baru dia sibuk nak tarik bagi menghadap kiblat. Dah tersiksa binatang tu satu hal, menghadap kiblat sunat aja, siksa binatang haram, ya. Tarik juga nak bagi menghadap kiblat, ditarik ekor, ditarik tercabut ekor contohnya, ya, ganti 4,000, ya. Sebab apa? Yang tu dah tak boleh buat korban dah, ya. Sebab itulah bila Allah sebut tentang korban ni tuan-tuan, Allah sebut satu ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah bukan tak sampai kepada Allah daging dan darah korban, yang sampai pada Allah ialah sifat takwa kalian. Ibadah korban ni menguji ketakwaan. Hatta orang yang datang tolong pada hari korban pun kena bertakwa, ya. Dia kena tahu pantang larang, dia kena tahu ikram binatang tu, kalau tak nanti boleh rosak korban orang, ya. Kena ada sifat takwa, ya. Patah tanduk, dia yang pertama dia tak hilang benda yang dimakan, ya. Takat ni lah kita tak pernah jumpa lagi orang makan tanduk, ya. Maka kalau sekadar patah tanduk aja boleh.
Kadang-kadang pembekal pun dia potong tanduk, ya, lembu pada Thailand nak bawa masuk Malaysia, tanduk tajam dia potong aja separuh, maka tak dianggap sebagai cacat, ya, sebab ya, dia bukan hilang bahagian yang dimakan. Begitulah juga kalau yang dibuang telur pada waktu kecil, ya, waktu kecil tu dikasih, orang kita panggil kembiri, ada panggil kasih, ya, dibuang telur dia supaya dia gemuk, ya, sebab dia tak mengawan. Maka ulama mengatakan, ya, bahagian kecil yang dibuang terganti dengan daging yang banyak sebab dia jadi lebih gemuk daripada yang lain, maka hukumnya sah korban. Tetapi kalau yang dah besar tiba-tiba telur tercabut, tak boleh, ya. Contohnya lah, lembu terjun pada lori, tersepit telur, jatuh sebiji, ya, contohnya, tak boleh buat korban, ya, tak boleh buat korban, ya, disebabkan apa? Itu kecacatan, hilang bahagian yang dimakan, ya. Tapi kalau dia dilahirkan memang sebiji telur aja, ya, hukumnya sah korban, ya, hukumnya sah korban. Okey, halaman yang ke-34 tadi saya dah sebut dah berkenaan dengan nazar, ya. Halaman yang ke-35, sah korban dengan haiwan yang ada kecacatan dan aib yang sedikit yang tidak ketara, ya. Dia ni dulu patah kaki tapi dah sembuh, boleh berlari dah, cuma nampak dia tu macam, ya, adalah sikit tempang, ya. Maksud tempang yang tak boleh buat korban ni kalau sampai ke peringkat dia kalah dengan kawanan. Bila kita lepas nak bagi makan tu, dia tertinggal belakang, kawan-kawan bantai makan habis, dia tak boleh makan lagi, maka akhirnya dia kurus. Itu tempang yang jelas ketempangannya. Tetapi kalau dia dah pun sembuh daripada patah kaki itu, cuma jalan dia tu taklah macam yang normal, ya, masih sah korban. Begitulah juga sedikit yang tidak, kecacatan yang sedikit yang tidak, ya, yang tidak mengaibkan. Contohnya macam rabun malam, siang nampak aja, malam jadi rabun, ya, contohnya masih sah korban, ya. Tercabut gigi contohnya masih sah korban, kecuali kalau semua gigi tak ada, ya, barulah dianggap cacat yang aib. Dari kira pada zahir je, waktu zahir kita sembelih, boleh tu boleh dianggap dia lebam disebabkan dia waktu direbahkan dan sebagainya, dia tak hilang pun bahagian yang dimakan, ya. Baik, yang berikutnya halaman 37 tuan-tuan, berkorban dengan binatang yang bunting, ya, yang ada anak dalam kandungan, ya, maka hukum pandangan muktamad mazhab mengatakan tidak sah. Itu pandangan muktamad mazhab. Tetapi sekiranya ia di luar pengetahuan kita, kita boleh ambil pandangan kedua lawan, ya, pandangan muktamad, iaitu Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan kalaulah bunting tadi itu tidak menyebabkan ia kurus, maka masih sah korban. Maka kita boleh sandar pada pandangan ni. Contohnya macam ni, kita duk cari lembu besar dah tak ada, yang ada semua kecil-kecil. Tiba-tiba ada satu betina yang sangat besar dan tuan dia pula bagi tahu, saya dah 4 tahun jaga yang ni tak mengandung. Yang ni, ya, kata dia mandul. Ambillah, saya nak jual murah-murah aja sebab duk simpan pun habis dedak, kata dia. Sebab tak beranak-beranak. Ya. Maka kita pun beli atas makluman dia bahawa, ya, binatang tadi itu tidak mengandung, tidak bunting. Tiba-tiba bila kita sembelih ada anak dalam kandungan. Ya, kita tak tahu, ya, ada anak dalam kandungan. Orang duk bercakap tak sah, tak sah. Sebab apa? Pandangan muktamad kata tak sah. Ya, sedangkan masya-Allah ia di luar, ya, di luar pengetahuan kita. Kita juga dah tanya, kita juga dah, ya, dah siasat dulu,
Ya, bukan kita sengaja, bukan ya kita minta nak beli yang tu, tuan dia kata tak boleh, yang tu bunting, pergi beli juga, yang tu tak kenalah. Yang tu kita boleh pegang pandangan muktamad tadi, tak sah berkorban dengan yang bunting. Tetapi yang ni kita beli atas dasar sebab tuan dia pun bagi tahu tak bunting. Ya, tiba-tiba ada anak. Maka sebagai kita katakan fu'lul hasan, supaya seseorang itu tidak kesal dengan ibadat yang dia buat, tidak rasa terlalu rugi dengan apa yang dah berlaku, maka kita boleh ambil pandangan kedua yang mengatakan sah, sebab ia di luar di luar usaha dia, di luar pengetahuan dia. Itu pandangan kedua. Sebab tu saya letak di sini pandangan kedua berkenaan dengan sah berkorban dengan binatang yang bunting. Okey, yang berikutnya perkara sunat dalam ibadah korban dan sebagainya, kita rehat dulu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan duduk lama ni saya fahamlah sengit sana sini maksudnya tu bahasa-bahasa isyarat yang kita, penceramah kena faham. Jadi kita rehat sekitar 20 minit, nanti kita akan sambung sesi kedua, pelaksanaan ibadah korban, dan langsung pergi tajuk sembelihan. Wallahu a'lam.